Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan 3 akan membentangkan berkenaan dengan perceraian di wilayah persekutuan. Hai, saya Aisyah sebagai editor. Hai, saya Farhana sebagai penulis skrip. Hai, saya Salihin sebagai juru kamera. Hai, saya Naim sebagai audio. Hai, saya Adi Nasrul bin Hairum sebagai host anda pada hari ini. Pengenalan dan objektif kajian. Pengenalan. Penceraian adalah jalan atau langkah terakhir yang diambil oleh sesebuah pasangan antara suami dan isteri dalam menamatkan ikatan yang terjalin, iaitu perkahwinan. Penceraian dari segi bahasa bermaksud berpisah. Objektif kajian kami adalah yang pertama, mengkaji punca-punca yang mendorong ke arah berlakunya penceraian di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Yang kedua, mengenal pasti punca yang paling banyak mempengaruhi penceraian. Dan yang ketiga, mengetahui peringkat-peringkat yang dilalui oleh pasangan untuk bercerai sehinggalah penceraian tersebut berlaku. Kumpulan kami telah membuat satu kaedah kaji selidik dengan menggunakan kaedah Google Form secara online bagi mendapatkan respon daripada orang awam berkaitan dengan penceraian. Dengan menggunakan kaedah ini, sebanyak 39 respon telah memberi maklum balas mengenai isu penceraian. Antara soalan yang terdapat dalam Google Form ini adalah seperti negeri kelahiran, status, sektor pekerjaan, bilangan isi rumah, faktor yang mendorong penceraian dan mengenai siapa yang lebih banyak memfailkan kes penceraian, sama ada lelaki maupun perempuan. Metodologi kajian ini berbentuk kajian kualitatif, iaitu mengkaji isu terpilih dengan lebih mendalam dan terperinci dan menangkap petikan-petikan daripada perspektif individu secara langsung. Dalam kajian ini juga, kami sebagai penyelidik menggunakan dua jenis kaedah, iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kepustakaan, dan kaedah lapangan, iaitu temu bual secara berstruktur. Kajian kepustakaan digunakan dengan mengkaji sumber-sumber literal terhadap fakta yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber atas talian melibatkan bahan-bahan seperti jurnal, dokumen dan artikel-artikel dari sumber berautoriti dan membantu penyelidik mendapatkan gambaran awal tentang kajian yang dijalankan selain memberikan idea untuk meneroka perkara baru yang tidak terdapat dalam penulisan terdahulu. Kajian lapangan pula merupakan data prima yang dikumpulkan oleh penyelidik, iaitu kami berdasarkan pemerhatian dan temu bual secara khusus untuk menjawab persoalan kajian secara langsung. Melibatkan komunikasi dua hala yang membolehkan penyelidik mendapatkan banyak peluang bertanyakan soalan tentang isu yang dikaji. Dapatan kajian. Hasil dapatan yang dikumpul melalui rakaman temu bual yang diperolehi sepanjang sesi temu bual dijalankan. Dapatan tersebut dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis kandungan, di mana kami sebagai pengkaji perlu menyusun dapatan mengikut subtema yang telah dikenal pasti oleh kami sebagai pengkaji dalam kajian ini. Pengkaji telah menemakan punca-punca yang dikenal pasti. Hasil kajian mendapati bahawa panel, iaitu penolong pengarah kanan Jawi Encik Lokman Hakim bin Abdul Rahim, telah merumuskan bahawa punca penceraian dalam wilayah persekutuan adalah seperti berikut. Yang pertama adalah kurangnya pegangan agama. Kita punya panel Encik Lokman Hakim berpandangan bahawa kurangnya ilmu dan penghayatan agama seseorang, sama ada dari pihak suami atau isteri,
menjadi faktor utama untuk mendorong kepada penceraian pasangan. Ini dapat dilihat berdasarkan pernyataan daripada panel kita, iaitu Encik Lokman Hakim, yang menegaskan bahawa punca utama penceraian adalah kurang ilmu dan penghayatan agama. Kesan daripada pegangan agama yang lemah telah menyebabkan para suami menimbulkan pelbagai masalah rumah tangga seperti mengabaikan tanggungjawab nafkah, penderaan dan curang tanpa merasakan ianya sebagai satu dosa. Panel juga berpendapat bahawa sepanjang pengalamannya di unit sumber manusia Jawi dapat dalam menyelesaikan konflik pasangan ingin bercerai, jarang sekali pasangan yang hadir daripada golongan yang menjaga dan memelihara agama. Malah, jika ada, apabila diberi nasihat dan konseling, pasangan-pasangan yang berilmu dan menjaga agama majoritinya berbaik semula. Tanpa pegangan agama yang kuat, kehidupan sebagai rumah tangga akan goyang kerana agamalah yang akan membentuk pandangan dan gaya hidup seseorang. Dalam institusi rumah tangga juga, faktor agama adalah elemen penting menjadi tonggak kebahagiaan sebuah rumah tangga sehingga Islam menjadikan sebagai asas utama dalam pemilihan pasangan, seperti mana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Baginda telah bersabda bahawa wanita dinikahi kerana 4 perkara: kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, nescaya engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Sahih Bukhari. Yang kedua pula, penglibatan orang ketiga dan poligami. Menurut undang-undang, orang ketiga bermaksud sesiapa sahaja, sama ada seorang lelaki atau wanita terdiri daripada ahli keluarga, suami atau isteri, pasangan kekasih atau masyarakat sekeliling yang menjadi penyebab berlakunya ketidakharmonian dalam perkahwinan seseorang. Campur tangan keluarga, terutamanya dari pihak suami, menyumbang kepada kes-kes penceraian. Menurut panel Encik Lokman Hakim, penglibatan orang ketiga ini termasuklah campur tangan mentua yang cuba memecah belahkan rumah tangga pasangan. Panel juga menambah bahawa kebanyakannya suami berhadapan dengan isu ini tidak menunjukkan usaha untuk memperbaiki keadaannya, yang akhirnya membawa kepada penceraian. Orang ketiga yang melibatkan pasangan kekasih atau turut menyumbang kepada kes-kes perceraian dalam kalangan pasangan dewasa. Menurut panel, para suami yang membuat permohonan bercerai adalah kerana berhasrat untuk berkahwin lain, namun tidak mahu melalui proses poligami. Malah terdapat kes-kes permohonan cerai juga dilaporkan kerana para isteri tidak dapat menerima suami untuk berpoligami. Perkara ini berlaku dalam kalangan para isteri yang biasanya menuntut cerai kerana ingin berkahwin dengan lelaki yang lebih berkedudukan. Yang ketiga pula, punca kepada perceraian adalah penganiayaan dan keganasan dalam rumah tangga. Panel juga menyatakan antara punca lain ialah isu keganasan rumah tangga. Statistik peringkat global dan nasional telah menunjukkan golongan wanita adalah golongan yang paling berisiko menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Kerajaan telah mengambil dan menggubal Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, Akta 521, berkuat kuasa pada 1 Jun 1996 dengan mengambil kira pandangan daripada agensi berkaitan serta penubuhan bukan kerajaan, iaitu NGO, bertujuan memberi perlindungan kepada mangsa daripada berterusan menjadi mangsa penderaan. Berdasarkan Akta 521, keganasan rumah tangga ditakrifkan sebagai satu perbuatan atau lebih seperti berikut: secara sengaja atau dengan disedari meletakkan atau cuba meletakkan mangsa itu dalam keadaan ketakutan, kecederaan fizikal, menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa, memaksa mangsa itu dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan, mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa,
melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta mangsa, menyebabkan penderitaan psikologi, menyebabkan mangsa mengalami delusi dengan menggunakan apa-apa bahan tanpa kerelaan mangsa. Okey, yang keempat pula, faktor kepada perceraian. Panel memaklumkan bahawa tiada persefahaman di antara pasangan. Tiada persefahaman ini berpunca daripada sikap suami dan isteri yang tidak mahu memahami tugas dan peranan masing-masing. Sikap pentingkan diri sendiri tanpa menghiraukan perasaan pihak lain turut memberi kesan kepada anak-anak. Arus kemajuan yang pesat dan serba canggih ini dapat diperhatikan bahawa terdapat ramai golongan wanita yang berjawatan tinggi dan berpelajaran. Hal ini menjadi jurang dan punca terhakisnya pendidikan dalam rumah tangga. Antara punca golongan wanita memilih untuk bekerja adalah kerana suami mereka gagal untuk menampung keperluan keluarga, terutamanya dalam pendidikan anak-anak. Justru itu, dunia pekerjaan sangat memerlukan kepakaran wanita dalam terus maju. Tetapi dalam dunia rumah tangga pula, seorang suami sangat diperlukan untuk terus mengharmonikan, kerana suami itu adalah pemimpin rumah tangga. Jika suami itu gagal dalam memimpin, maka hancurlah sesebuah hubungan itu. Apabila tiada masa terluang atau mengisi ruang kosong bersama, maka kefahaman sukar untuk dicapai, maka terjadilah berantakan dan pergolakan dalam rumah tangga. Seterusnya, menjadi impak negatif kepada anak-anak, maka perceraian menjadi pilihan yang mudah untuk menamatkan persengketaan. Okey, yang seterusnya, faktor perceraian di dalam wilayah persekutuan adalah yang kelima, ketagihan dada. Penglibatan dalam penyalahgunaan dada adalah antara punca penceraian oleh pasangan. Ganja dan heroin adalah dada yang popular dalam kalangan mereka yang berkahwin. Lebih mengejutkan apabila ada di kalangan mereka yang telah mengetahui bahawa bakal pasangan mereka merupakan seorang penagih, namun masih meneruskan perkahwinan tersebut. Kesudahannya janji manis hanya tinggal janji. Hanya 1% penagih yang benar-benar berubah meninggalkan najis dada setelah berkahwin. Dalam keadaan gian atau tengah mabuk dada, seseorang itu boleh hilang kewarasan untuk berfikir dan berkemungkinan boleh mengancam nyawa ahli keluarga. Apabila terjadinya situasi tersebut, maka si isterilah yang menuntut cerai. Okey, yang seterusnya, yang keenam adalah enggan dimadukan. Okey, menurut panel juga, tiada wanita di dunia ini mengimpikan diri mereka dimadukan. Apabila terjadinya hal di mana si suami berkahwin lain, maka kebanyakannya isteri pertama akan menuntut cerai. Tiada kajian rasmi menyatakan isteri enggan dimadukan. Namun, berdasarkan sumber tidak rasmi seperti perbualan mulut didapati isteri tidak sanggup berkongsi suami kerana isteri hanya mahu suami melayan mereka secara eksklusif, bukan berkongsi dengan perempuan lain walaupun berstatus halal. Seterusnya, yang ketujuh adalah kes-kes remeh. Menurut panel kita, masalah rumah tangga juga boleh berpunca daripada perkara yang remeh seperti yang saya nyatakan di bawah ini, iaitu yang pertama, punggung isteri kecil atau menggerutu. Suami tidak pandai melakukan hubungan seks. Isteri meminta nafkah belanja melebihi kemampuan suami. Bebanan hutang daripada hantaran yang tinggi. Isteri suka membasuh baju pada waktu malam. Suami tidak suka isteri makan dalam kereta. Gaji suami rendah. Tidak suka cara pasangan memicit ubat gigi. Pasangan yang kedekut, berebut rancangan televisyen. Pasangan yang terlalu cerewet. Isteri tidak suka Isteri tidak suka keluarga suami bertandang ke rumah. Pasangan yang suka tidur lewat. Pasangan suka bermain game online. Pasangan yang tidur berdengkur. Itu adalah 6 faktor yang terjadinya, berlakunya kes perceraian di dalam kawasan wilayah persekutuan menurut panel kita lah, Encik Lokman Hakim.
Kumpulan kami telah membuat satu kaedah kaji selidik dengan menggunakan kaedah Google Form secara online bagi mendapatkan respon daripada orang awam berkaitan dengan penceraian. Dengan menggunakan kaedah ini, sebanyak 39 respon telah memberi maklum balas mengenai isu penceraian. Antara soalan yang terdapat dalam Google Form ini adalah seperti negeri kelahiran, status, sektor pekerjaan, bilangan isi rumah, faktor yang mendorong penceraian dan mengenai siapa yang lebih banyak memfailkan kes penceraian, sama ada lelaki maupun perempuan. Kumpulan kami telah membuat satu kaedah kaji selidik dengan menggunakan kaedah Google Form secara online bagi mendapatkan respon daripada orang awam berkaitan dengan penceraian. Dengan menggunakan kaedah ini, sebanyak 39 respon telah memberi maklum balas mengenai isu penceraian. Antara soalan yang terdapat dalam Google Form ini adalah seperti negeri kelahiran, status, sektor pekerjaan, bilangan isi rumah, faktor yang mendorong penceraian dan mengenai siapa yang lebih banyak memfailkan kes penceraian, sama ada lelaki maupun perempuan. Kumpulan kami telah membuat satu kaedah kaji selidik dengan menggunakan kaedah Google Form secara online bagi mendapatkan respon daripada orang awam berkaitan dengan penceraian. Dengan menggunakan kaedah ini, sebanyak Awak nak buat apa isu apa? Soalan saya isu apa? Kita start dengan isu. Assalamualaikum, saya Luqman Hakim Abdul Rahim daripada Jabatan Agama Islam Bidang Persekutuan. Sekarang berkhidmat sebagai pengarah di Bahagian Khidmat Pengurusan. Sudah berkhidmat di Jawi semenjak tahun 2019 lah. Okey, Cik Luqman, terima kasih banyak-banyak. Jadinya saya Siti Aisyah, wakil daripada kumpulan 3. Saya ingin mendapatkan sedikit maklumatlah daripada Cik Luqman berkenaan dengan perceraian, isu perceraian di wilayah persekutuan. Jadi kat sini Puan boleh Puan kenalkan diri Puan. Saya Asma, berasal dari Johor, berumur 40 tahun. Okey Puan. Jadinya macam mana dengan status Puan, sebab saya dikabarkan Puan pernah mengalami kes perceraian pada tahun bila, dan sekarang status Puan macam mana lah? Maksudnya macam mana Puan go through dengan dalam situasi tu sebelum dan sekarang? Okey, saya berpisah. Saya kahwin muda, dalam 21 tahun. Okey, dan saya tu mendapat anak selepas berkahwin setahun berapa saya pun tak ingat lah. Okay, tapi kahwin muda lah kan. Okey, selepas tu dan saya ada mempunyai anak 4 orang. Okay, dalam masa yang sama lah saya berpisah dengan suami. Semasa tu saya ada anak 4 orang. Jadi Puan, apa faktor-faktor yang menyebabkan Puan dengan suami berpisah? Okey, faktor dia saya tinggal dengan mak mertua ni 9 tahun. Saya duduk bersama dan satu bumbung lah, satu bumbung satu rumah dengan mak mertua, bapa mertua dan adik ipar.
Okey. So apa ni, dalam masa yang sama juga kita sebagai menantu ni memang yelah, biasalah kan, masuk masuk kanan keluar kiri macam tu lah, tapi yelah bertahan sampai 9 tahun lah. Maksudnya ada miscommunication, Betul, miscommunication. Nak kata ada perangai ke yang pelik-pelik tu tak ada lah, cuma masalahnya miscommunication lah. Maksudnya mungkin dalam untuk menguruskan satu rumah ada dua queen kan. Mungkin lah, tapi saya taklah berlagak queen. Okey, faham. Okey. Okey. Jadinya apa maksudnya daripada tempoh perkahwinan hingga ke perceraian tu 9 tahun pun boleh bertahan. Dan macam mana Puan jalani orang kata apa, survive untuk kehidupan selepas sebelum perceraian tu? Macam mana Puan dengan bekas suami boleh decide untuk berpisah, dan macam mana menguruskan anak-anak, pembagian anak. Okey, saya berpisah pun dengan secara baik. Cuma saya bagi peluang lah sebelum berpisah dengan dia tu, saya bagi peluang dulu sebelum berpisah sebab saya fikir anak kan. Tapi peluang yang saya bagi tu dia rasa memang tak penting ke macam mana, saya tak tahu. Cuma saya minta peluangnya duduk asing, itu je peluang saya. Okey, lepas tu dia pun tak bersetuju dan saya pun memang decide. Kita dah lama kan duduk di 9 tahun, macam-macam dah fikir ni. Kita pun dah bagi peluang, memang decide nak berpisah lah secara baik lah kan. Okay, saya berpisah dengan dia, saya balik mak ayah saya lah kan. Mak ayah saya. Lepas tu anak tu mula-mula memang masalah anak ni memang susah lah sikit lah, sampai ke tahap mahkamah lah kan. Sebab dia pun nak jaga, kita pun nak jaga. Dia nak jaga tu sebab mak mertua dia ada, mak dia lah kan, mak mertua, bekas mak mertua saya ni, mak dia ada. So mungkin dia berasa kuat lah, mak dia boleh jaga apa semua dia. Sedangkan kita ni ibu kan, lepas tu kita pun dah ada lagi ibu kita. Tapi masalah apa ni, panjang lah cerita. Anak ni memang naik mahkamah, turun mahkamah lah. Tapi okey, last anak ni dah besar, so dia buat pilihan. Lepas tu dia bagi syarat dekat kita, macam tu lah. Jadi memang hati seorang ibu akan tersentuh lah untuk berpisah dengan anak ini kan. Anak kita kandung selama 9 bulan. Siapa yang nak pisah kan? Betul, saya faham. Tapi orang ni kita macam mana? Dia yang tak faham perasaan ibu ni macam mana. Mungkin juga faktor Sebab dia nak pisahkan kita ni dengan anak. Bayangkanlah anak-anak 4 tu nak pisahkan dengan kita. Betul, faham. Maksudnya sekarang ni situasi Puan melibatkan orang ketiga lah, ahli keluarga sendiri. Ya, orang ahli keluarga sendiri yang masuk campur. Lepas tu ramailah masuk campur semua. Keadaan pun dah terlalu berat, so berpisah. Cuma hak penjaga anak tu masa tu susah sikit nak ni kan. Makan masa lah nak dapat keputusan. Sebelum untuk dapat final tu, keputusan final tu kita decide macam anak untuk minggu ni, minggu ni ataupun dalam seminggu 3 hari dengan saya dan selebihnya dengan dia. Masa tu lah lepas keputusan mahkamah tu barulah dia fight. Dia kata dia nak jaga anak. Masa tu saya pun rasa macam tergugat lah sebab anak kita kan. Banyaklah masalah. Dia punya mahkamah tu orang dia lah apa kan. Jadi kita dah tak mampu nak buat apa. Maksudnya dari segi lawyer jadinya Puan dari segi personal Puan sendirilah, ini kehidupan Puan selepas bercerai. Maksudnya adakah Puan go through life sekarang lebih baik daripada sebelum ni, dari segi emosi, dari segi financial, dari segi Puan punya kerjaya? Mungkin untuk permulaan tu memanglah terlalu emosi tu memang tak stabil lah kan. Sebab pasal anak pasal bercerai dengan suami tu okey lagi, tapi ni melibatkan anak tu memang emosi tak stabil lah. Jadinya sekarang kehidupan Puan Kehidupan okey, alhamdulillah dah berapa tahun dah ni lah,
suka 9 ke 10 tahun dah. Alhamdulillah anak pun dah besar, dia pun dah faham. Lagipun kita selalu berhubung dengan anak, tak putus. Kalau duduk dengan dia tu, saya akan pergi jumpa at least 1 minggu atau 2 kali, 2 kali seminggu pergi jumpa anak. Dari situ hubungan antara ibu dengan anak tu pun tak terputus. Anak tahu yang ibu ni ada rasa kasih sayang daripada dia. Sekarang dah besar, dia pun dah faham macam mana ni. So dia okey lah kan, dah boleh terima lah kenyataannya. Jadinya pun secara peribadinya apa nasihat puan kepada masyarakat? Sebab sekarang ni kalau kita tengok pun macam jadi satu trend di Malaysia di peringkat middle age ni, macam kahwin cerai dan kita tengok dari segi artis semua kan. Jadi apa pendapat puan untuk mereka ni meski cabaran dalam rumah tangga? Pendapat saya lah, kalau yang baru-baru kahwin tu, tolong panggil apa, yang tanggungjawab tu, kalau boleh janganlah duduk dengan mak mertua ke, dan duduk dia sendiri, susah senang pun bersama. Itu je poin yang saya nak cakap. Sebab saya rasa ramai yang orang tak setuju lah kalau lepas kahwin ni duduk dengan mak mertua lah. Jadi berikan sendiri, duduklah, susah ke apa senang ke, biarlah bersama. Itu je nasihat saya. Okey, terima kasih puan kerana meluangkan masa. Saya pun mendoakan semoga puan dengan anak-anak baik, hubungan antara anak-anak dengan keluarga semua tak putus. Terima kasih banyak puan kerana sudi meluangkan masa kepada kami. Masuk ke tak? Masuk ke tak? Aku pun tak tahu. Syamu tanya aku. Mu tanya-tanya kita. Okey Puan Ain, saya dimaklumkan yang Puan pernah mengalami perceraian dalam perkahwinan sebelum ni lah. Jadi saya nak minta Puan Ain menceritakan sedikit macam mana status Puan Ain sekarang. Maksudnya perjalanan kehidupan Puan daripada sebelum ni dan selepas perceraian. Sebelum dan selepas. Okay, sebelum ni, okay, nama saya Ain. Sekarang berumur dalam 37 tahun. Bekerja dan masih belum mempunyai anak. Okay, sebelum ni saya pernah berkahwin di usia yang agak muda, pada usia 25 tahun, pada umur 25 tahun. Mana pada perkahwinan pertama, perkenalan saya dengan bekas suami adalah pada berkenalan sewaktu sekolah. So tempoh perkenalan tu dalam 10 tahun. 10 tahun tu daripada umur 15 tahun sampai umur hampir 25 tahun. 10 tahun. Jadi dalam tempoh tu, jangka masa tu kita orang dah terlalu mengenali diri masing-masing. Macam cakap, orang tu cakap kalau eloknya bercinta selepas kahwin, tapi kita orang bercinta sebelum kahwin. Jadi bila berkahwin, dalam selepas hubungan percintaan yang terlalu lama, bila berkahwin tu dia dah tak ada rasa manisnya cinta tu. Dia dah hilang. Maknanya spark tu dah tak ada. So bila kahwin dalam tempoh setahun, tak sampai setahun pun, dalam masa 6 bulan macam tu, ex-husband dia macam memberontak. Sebab lelaki dengan perempuan ni, walaupun umur dia sama, tapi kematangan dia tu tak sama. Macam lelaki umur 25 tu, dia baru macam nak mencari hidup. Waktu kita orang kahwin waktu tu muda kan, baru nak mulakan hidup. Masa tu saya dah kira stabil. Kira stabil lah, dah kerja, sebab dapat kerja kerajaan. Macam dia masih tercari-cari tapak untuk mulakan hidup. So masa tu sama-sama sebaya. Apa orang cakap, dia tak puas enjoy. Macam kita, macam perempuan, dia dah
kahwin macam saya masa tu saya rasa dah settle down. Dah kahwin macam nak ada future, nak ada anak, nak ada kehidupan lah, kehidupan selepas kahwin. Macam ex-husband dia tak ada. Dia nak macam dia nak enjoy, dia tak pasal enjoy lagi. So bila kahwin dalam tempoh setahun tu, dapat tahu dia cuba nak bercinta balik. Dia macam rasa perkahwinan tu tak boleh nak pergi jauh. Dia tak ada rasa cinta tu, dia tak ada rasa spark tu. So dia ada perempuan lain. Ada perempuan lain tu pun bukan sebab dia nak bercinta sangat pun, tapi atas alasan tu, sebab untuk dia keluar daripada perkahwinan kita orang. Okey, maksudnya dalam kes puan ni pun perceraian tu disebabkan oleh orang ketiga lah. Kelakuan curang ataupun dah hilang rasa cinta tu. Dia sebenarnya alasan dia yang dia bagi tahu dia tak ada rasa cinta. Tak ada rasa cinta. So perkahwinan tu bukan atas paksaan siapa-siapa, tapi hanya untuk menjaga hati orang tua sebab kita dah lama sangat kawan. Okey, faham. So maksudnya perkahwinan tu pun disebabkan terikat dengan keluarga, sebab masing-masing keluarga dalam tempoh 10 tahun tu kedua-dua belah keluarga dah saling mengenali. Okey, jadinya perkahwinan tu hanya ibarat macam syarat lah untuk, dan alasan curang itu Hanya alasan sahajalah untuk keluar daripada komitmen. Okey, jadi puan tempoh perceraian tu, maksudnya tempoh perceraian dulu sehingga sekarang tu dah berapa lama? 10 tahun, 11 tahun. 11 tahun dalam kes tu dah berlalu. Jadinya macam mana pula peranan keluarga puan selepas pada perceraian? Keluarga daripada side saya dalam tempoh tu, sebab yelah perceraian ni benda yang menyakitkan sebab dia melibatkan perasaan. So bila melibatkan perasaan ni, dia beri kesan pada emosi juga. So bila macam tu, memang keluarga lah yang jadi apa orang kata tulang belakang lah waktu tu. Waktu tu memang sakit. Memang sebab kan saya cakap tadi, saya kahwin, saya kira settle down. Saya dah bagi sepenuh hati untuk perkahwinan tu. Jadi bila berlaku benda macam tu, benda yang saya tak duga, dia rasa macam terkesan lah pada emosi. Walaupun 11 tahun tu sampai sekarang masih lagi terasa kesan dia. Macam keluarga, penerimaan keluarga waktu tu, macam mak ayah of course dah terkejut. Macam mak ayah saya, dia orang masih macam mak, dia masih minta untuk usaha lagi untuk pertahankan. Sebab mak mana nak tengok anak, kita ni perempuan, macam mak mana nak tengok anak dia bercerai. Lagipun masyarakat, walaupun kita rasa macam sekarang ni masyarakat moden, orang boleh terima, tapi yang duduk dalam situasi tu, dia orang tahu macam kita bukannya, kita tak kisah apa orang cakap, tapi memang akan ada reaksi tu pada yang berstatus janda tu. So macam ayah yelah, kita ni anak perempuan dengan ayah. Macam ayah cakap, kalau orang tu dah tak boleh nak jaga, so ex-husband tu tak boleh nak jaga, kita balik sini, baba boleh jaga lagi. Macam ayah tu boleh lagi sebab yelah dia kan kekuatan kita. Betul. Ayah boleh jaga. Walaupun suami tu tak nak jaga, suami tu dah tak nak kita, dia buang kita, dia kata keluarga masih ada untuk jaga. So macam mak bertahun jugalah dia macam ralat. Sebab yelah kita dah tak sampai setahun kan kahwin, dah keluar duit belanja, dah buat kenduri, dah macam family semua dah tahu. Tiba-tiba jadi macam tu. Mak adalah orang yang bukan tak boleh nak terima, dia terima, tapi dalam pada penerimaan dia tu, kadang-kadang tu dia tercakap, kenapa macam kita pula rasa bersalah, macam tu, macam kita tak usaha. Sedangkan kita dah habis daya dah memang dah tak boleh nak cakap lah, sebab biasa husband tu yang nakkan benda tu. Jadinya pun macam mana kehidupan puan sekarang selepas perceraian tu? Maksudnya dari segi kerjaya, emosi dan keluarga. Okay. Kehidupan setelah bercerai. Okay, saya bercerai dalam
saya bercerai dan saya berkahwin dengan suami yang sekarang tak lama. Maknanya dalam tempoh 6 bulan, maknanya saya bercerai, saya habis iddah. 3 bulan lepas tu suami sekarang ni datang melamar, lepas tu kita terus kahwin. Hujung tahun tu terus kahwin. Jadi sebenarnya yelah jodoh tu satu. Tapi daripada persediaan emosi tu, sebenarnya saya tak ready. Maknanya kita rasa kita boleh, tapi sebenarnya persediaan emosi tu tak ready. Sebab trauma macam yang lepas tu dia tak habis lagi. Maknanya dia lead to depression. Sebab trauma tu kita tak habis lagi dengan yang lama. Tiba-tiba kita create satu hubungan yang baru. Kristal luka tu dia tak heal betul-betul. Tapi Alhamdulillah, suami sekarang dia sangat supportive. Masa mula dia dapat kesan depressed, masa kita stress tu, dia yang suruh jumpa psikiatrik, dia suruh jumpa psikologi, dia yang bawa. Dia kata dia tak nak tengok saya makin teruk, macam tak nak tengok saya sakit. So dia yang bawa pergi jumpa doktor. Memang ada 3-4 lah panel kita orang jumpa. Sampailah lepas 7 tahun ke 8 tahun macam tu, yang saya pendam dalam hati meletup. Macam saya dah tak boleh nak tahan dah. Maknanya saya simpan tu, perasaan tu, dia meletup. Tapi daripada segi lain ni daripada mental health tau. Dia punya kesan, dia bukannya ni, tapi dia melibatkan emosi dan hati. Daripada segi kerjaya, Alhamdulillah makin okey. Daripada segi keluarga dan daripada segi kehidupan lah, macam kehidupan tu macam sebelum ni, dengan Elsa sebelum saya cakap tadi, kita orang kahwin muda. So kita orang macam baru nak start kehidupan tu. Masa tu dalam keadaan susah, macam nak belanja pun kadang tak sampai setengah bulan tu macam dah terputus duit apa semua kan. So bila kahwin dengan yang baru ni, Alhamdulillah macam stabil kata. Yang tu Allah gantikan kehidupan yang lain, macam kehidupan yang tak sama macam yang sebelum ni. Macam sebelum ni suami tu kan tadi kan tak matang. So husband sekarang ni dia lebih berumur sikit. So daripada segi tindak tanduk dia sangat matang. Lepas tu dia banyak guide, dia banyak pandu. Itulah orang kata dia pandu kehidupan saya selepas perceraian tu. Lepas tu dia, Maksudnya panduan tu dari segi agama apa dia bimbing puan. Dia bimbing daripada segi agama, daripada segi kehidupan lah. Macam dulu tak matang, lepas tu yelah semakin meningkat usia semakin kita matang kan. So macam banyak nasihat dari segi puan punya ni lah, progres kehidupan. So daripada situ lah kehidupan tu nampak ada perubahan. Lepas tu bukan taraf hidup dia ada something, macam mana nak cakap bila kahwin dengan yang ni dia lain, kehidupan tu berubah. Saya rasa macam kehidupan tu 360 darjah berubah. Macam apa yang saya nak, macam tu orang kata Allah ambil satu benda yang dia macam dia bagi hadiah tau. Macam kita rasa sakit, and penerimaan tu nak terima rasa sakit tu memang sangat sakit. Memang tak boleh nak esok sebab dia melibatkan emosi dan hati tau. Tapi bila kita reda dan kita nampak hikmah di sebalik tu, kita rasa macam saya sekarang, saya rasa macam Alhamdulillah kehidupan sekarang ni lebih baik. Allah nak gantikan dengan kehidupan yang baik. Maknanya disebabkan Ni selepas hujan lah. disebabkan benda tu kita dekat, kita makin dekat dengan dia. Macam tu. Kena ada hikmah lah. Kira suami sekarang dapat bimbing puan ke arah lebih baik dari segi agama, dari segi orang kata akidah apa pun sebut lah. Okey, jadi puan apa nasihat puan kepada masyarakat umum, sebab macam sekarang ni pun kita dah sedia maklum isu perceraian ni terlalu hangat. Mungkin disebabkan artis sendiri yang bercerai, dan sekarang pun boleh tengok macam satu trend di mana daripada golongan middle age ni macam mudah untuk ambil langkah bercerai compare to generasi yang sebelum ni. Maksudnya generasi yang lahir pada 60-an, 70-an, mereka macam cuba untuk mempertahankan rumah tangga tu walaupun sakit. Tapi macam puan sendiri dalam kategori usia pertengahan ni, so apa nasihat puan kepada masyarakat umum?
Perceraian ni bagi saya benda ni bukannya salah, dan benda ni orang kata yelah, benda ni bukannya haram pun untuk bercerai. Sebabnya kita tak tahu kehidupan selepas macam mana. Ada orang yang dia tak bercerai dan dia bertahan, dan benda tu menyakitkan dia. Dan benda yang menyakitkan tu bukannya setakat hati, tapi melibatkan emosi. Macam saya, bukan nak cakap Alhamdulillah sebab tak ada anak waktu kita orang bercerai tu. Tapi yelah, bila melibatkan anak, emosi anak akan tercalar. Sebab parents saya sebelum ni pun diorang divorce. Macam mak saya dengan ayah saya, saya pernah apa orang kata, pernah duduk dalam keadaan mak ayah bercerai. So bila dalam keadaan macam tu, sebenarnya trauma daripada mak ayah saya tu dia contribute juga trauma saya bila saya bercerai tau. So bila apa orang kata, bila saya mengalami perasaan tu, so kita rasa macam tu yang mak saya tak nak tu. Saya kata mak saya, faham tak, dia seboleh-bolehnya dia nak suruh saya pertahankan. Tapi Alhamdulillah mak ayah saya, dia walaupun dia divorce, tapi sebabkan dia berjodoh lagi dengan ayah, so diorang bersama semula sekarang ni. So Alhamdulillah lah benda tu. So mak saya harapkan benda tu terjadi dengan saya, dengan ex-husband. Sedangkan saya lebih tahu hubungan saya dengan ex-husband tu macam mana. Memang dah tak boleh nak diselamatkan. Maknanya bukanlah kita orang membenci. Kita orang, macam ni lah pendapat saya tentang bercerai tu. Saya dengan ex-husband, walaupun pengalaman tu menyakitkan saya daripada segi mental dan emosi, pada dia pun sama juga. Sebab dia bertahan untuk sampai berkahwin. Maknanya dia sacrifice benda tu. So kalau rasa tak boleh, then lepaskan. Tapi kalau rasa mampu lagi, teruskan. Sebab yang duduk dalam perkahwinan tu lebih tahu kemampuan diorang pada tahap mana. So saya pun setuju dengan pendapat Puan tu. Terima kasih Puan saya ucapkan untuk masa Puan dan perkongsian Puan berkenaan isu. Okey, seterusnya. Okey, jadual 3 pula mengikut daerah wilayah Persekutuan Labuan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Jumlah kes yang direkodkan adalah sebanyak 647 kes yang direkodkan, di mana pada tahun 2018 kes adalah sebanyak 18.70%. Masa tahun 2019 kes meningkat, iaitu sebanyak 21.48% kes yang direkodkan, dan turun semula pada tahun 2020 sebanyak 18.55% kes yang direkodkan, dan naik pada tahun 2021 iaitu sebanyak 21.79% kes yang direkodkan, dan pada tahun 2022 pula kes turun semula iaitu sebanyak 19.48% kes yang direkodkan. Okey, data-data ini kita dapat daripada Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia SPPIM dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Merujuk kepada data yang diperolehi melalui ketiga-tiga jadual di atas, statistik pendaftaran perkahwinan, perceraian dan rujuk mengikut wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Sistem Pengurusan Islam Malaysia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah menunjukkan sebanyak 10,928 kes perceraian yang berlaku di kawasan daerah wilayah persekutuan di Malaysia sepanjang tempoh 5 tahun. Okey, seterusnya kami sebagai pengkaji telah melalui data prima yang di mana kita dapatkan analisis data dengan menggunakan kaedah borang soal selidik melalui pautan Google Form. Di link inilah link yang telah kita sediakan, dan kita telah sebarkan link ini kepada orang awam untuk menjadi responden. Okey, Alhamdulillah sebanyak 39 responden telah memberi maklum balas mengenai isu perceraian di Malaysia. Okey, Raja 1 ini menunjukkan negeri kelahiran para responden.
Okey, Raja 2 ni pula adalah status responden, iaitu responden yang memberi maklum balas adalah bujang sebanyak 27% dan yang telah berkahwin sebanyak 73% daripada 39 responden lah. Okey, di sini Raja 3 pula adalah sektor pekerjaan responden lah. Rata-rata majoriti responden yang telah memberi respon adalah bekerja di jabatan kerajaan, iaitu sebanyak 46.2%, manakala 35.9% pula adalah bekerja swasta dan lain-lain. Yang selebihnya adalah bekerja sendiri. Okey, Raja 4 ni pula adalah menunjukkan bilangan isi rumah responden. Raja 5 pula adalah Raja 5 ni adalah faktor mendorong pada perceraian. Di sini rata-rata responden telah memberi respon. Sebanyak 35% responden bersetuju bahawa kes perceraian berlaku kerana kecurangan yang dilakukan dalam institusi kekeluargaan. Manakala sebanyak 10.3% responden bersetuju perceraian berlaku akibat orang ketiga, dan lain-lain responden telah memberikan responden bahawa kes perceraian berlaku akibat lain-lain hal seperti faktor kematian, faktor kesihatan, faktor keturunan, poligami dan lain-lain lagi. Okey, di sini Raja 6 pula adalah pendapat responden mengenai pemfailan kes cerai. Okey, di sini majoriti yang memfailkan kes cerai adalah perempuan, iaitu sebanyak 79.5% adalah perempuan lah. Manakala selebihnya adalah lelaki. Lelaki yang responden bersetuju adalah sebanyak 15.4% responden bersetuju bahawa lelaki yang memfailkan kes cerai. Okey, di sini juga menunjukkan bahawa responden bersetuju bahawa perempuan lebih cenderung untuk memfailkan kes cerai sekiranya berlaku dalam masalah dalam sebuah institusi kekeluargaan. Okey, di sini terdapat 5 jenis perceraian, iaitu talak, jatuh talak, tuntut fasak, khulu atau tebus talak, li'an dan jihad. Dan seterusnya, saya Siti Aisyah akan menerangkan berkenaan dengan analisis psikologi. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta manusia hidup berpasang-pasangan dengan sempurna supaya mereka berasa tenang, tentram dan damai. Ianya adalah fitrah penciptaan manusia, di mana manusia yang dewasa memerlukan pasangan hidup untuk mencurahkan kasih sayang, dan perkahwinan akan memberikan ketenangan, iaitu sakinah secara zahir dan batin, bagi menghasilkan sikap berlapang dada untuk menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, di samping pasangan tersebut menjaga tutur bicara dan berbudi bahasa. Lemah didikan agama antara faktor yang mendorong kepada keruntuhan rumah tangga, di mana apabila tiang agama itu sendiri goyah, bagaimana untuk mereka mendirikan rumah tangga, dan di situlah berlakunya kepincangan sikap tidak bertanggungjawab individu tersebut dan tidak menjaga budi bahasa dalam berkomunikasi dengan pasangan. Ini akan memberikan kesan kepada pasangan itu sendiri, di mana keharmonian rumah tangga tidak dapat dicapai. Dan seterusnya adalah jurang kelulusan pendidikan, maksud jurang akademik antara pasangan itu sendiri. Jurang pendidikan ini akan memberi impak kepada rumah tangga, di mana
cara ataupun level pemikiran pasangan berbeza. Maksudnya, jika seorang isteri itu berpelajaran dan suaminya tidak berpelajaran, komunikasi tersebut akan bermasalah, di mana mungkin cara ataupun level penyampaian komunikasi daripada isteri tidak dapat difahami oleh suami. Cara pemikiran juga akan berbeza. Jadi itu antara faktor yang membuatkan suami berasa rendah diri disebabkan kekurangan dirinya. Dan seterusnya, hadis riwayat Tirmizi ada menyatakan sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi suami-suami sekalian, tolong jaga budi bicara. Mungkin bagi kalian kata-kata tersebut adalah kata-kata biasa, sebab cara berkomunikasi antara kawan dan pasangan adalah berbeza, dan cara penerimaan juga adalah berbeza. Mungkin sesetengah isteri dia merasakan sensitif, terasa apabila suami bercakap kasar dengannya. Berbeza pula apabila, maksudnya dengan kata-kata yang sama tapi dilontarkan kepada kawan, dan penerimaan kawan tersebut adalah lain dan dia boleh terima. Tapi isteri ataupun suami dia merasakan itu adalah satu cara yang telah menyentuh perasaan dia dengan tutur kata yang kasar. Dan Hasan Al-Basri berkata, jangan engkau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Kalau dia cinta dengan isterinya, dia akan muliakan isterinya. Tetapi sekiranya dia tidak suka dengan isterinya, dia tidak akan menzalimi isterinya kerana dia takut dengan Allah. Okey. Apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri ini merujuk kepada poin yang telah kita perkatakan tadi, iaitu lemah kefahaman ilmu agama. Jadinya apabila goyahnya pegangan agama, kurang pengetahuan agama, solat kurang, maksudnya disiplin diri dalam menunaikan solat pun gagal, dan bagaimana suami ataupun isteri ingin mendidik diri untuk menjaga perasaan pasangan. Jika sesebuah rumah tangga itu sudah menampakkan ada kepincangan ataupun goyah, mungkin pasangan tersebut boleh merenung kembali keadaan dirinya, di mana mungkin keimanan kedua-duanya perlu dibaiki. Renung kembali, mungkin ada tinggal solatnya tak lengkap, dan sebelum ni rutin bangun solat di tengah malam, dan sekarang dah kurang ataupun dah tak buat. Amal ibadat tersebut perlu dipertingkatkan dengan membuat amalan-amalan sunat, di mana ajak pasangan untuk sama-sama solat berjemaah, mengaji bersama-sama. Hidupkan kembali unsur-unsur agama dalam rumah tangga. Menurut falsafah Greek, setiap manusia perlu mencari jalan dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan, di mana falsafah bukan hanya berperanan untuk memikirkan tentang masalah-masalah metafizik, epistemologi dan sebagainya, yang mana kecenderungan lebih kepada falsafah moden. Terdapat pelbagai peranan falsafah dalam usaha manusia untuk mencari kebahagiaan. Pertama, konsep insan itu sendiri, di mana mereka perlu meningkatkan pengetahuan agama, peranan dan tanggungjawab. Apabila seseorang itu faham peranannya, tanggungjawabnya, yang mana perlu didahulukan. Sebagai contoh, sesetengah lelaki berpegang
bahawa ibu adalah syurga. Betul, ibu adalah syurga kepada seorang lelaki. Tetapi dalam Islam telah menggariskan tanggungjawab apabila seseorang suami, lelaki itu telah bergelar suami dan dia telah memegang amanah di mana isteri merupakan orang pertama yang dia perlu nafkahkan. Dalam masa yang sama, daripada apa yang didapati daripada temu bual melalui responden-responden, kajian kes mendapati bahawa suami juga perlu menjaga perasaan isteri walaupun mereka cuba untuk patuh menjadi anak yang taat kepada ibu bapa. Perasaan isteri perlu dijaga. Ia merupakan salah satu daripada nafkah batin yang perlu dipenuhi oleh seorang suami. Jadi secara ringkasnya, Plato juga berpendapat bahawa manusia tidak boleh mengenal jiwanya kecuali dalam keadaan suci dari kejahatan. Jadi di sini walaupun manusia tidak lari daripada berbuat salah, tapi cuba renungkan kembali. Jika terdapat kekurangan diri ataupun terdapat kepincangan dalam kehidupan, perjalanan kehidupan tu rasa tidak lancar, terdapat masalah-masalah yang perlu dihadapi. Jadi cuba renungkan kembali. Cuba untuk tenangkan jiwa, sucikan jiwa. Cuba cara yang terbaik adalah berdoa, muhasabah diri, renung kembali kekurangan diri sebelum pasangan tersebut menunding jari kepada pasangan kita. Sebagai contoh, suami menunding kepada isteri, menyalahkan isteri dan isteri menyalahkan suami. Jadi sebelum berlakunya salah menyalahkan antara satu sama lain, jalan terbaik adalah renung kembali diri. Contohnya, emosi tidak muncul dari jiwa itu sendiri, melainkan lahir dari jiwa dan jasmani. Konsep insan, menurut pandangan Islam, manusia itu adalah gabungan daripada jasad dan roh. Jadi untuk mendapatkan jasad yang sihat, makanan rohani, iaitu roh, untuk roh, perlu diisi terdahulu dengan melakukan amal ibadat, pengetahuan agama, dan itu akan mendorong kepada seorang insan yang berjaya, bukan sahaja sebagai khalifah dalam agama, tetapi juga sebagai ketua yang memimpin keluarga. Jadi manusia juga adalah hamba kepada Tuhan dan juga khalifah kepada Tuhan. Itu seperti apa yang saya telah perkatakan tadi. Aristotle pula menganggap bahawa manusia itu mempunyai ciri dan sifat pemikiran yang rasional. Jadi jangan buat keputusan dalam keadaan marah. Sebagai contoh, isteri kebanyakannya, memang ini disahkan oleh kajian, wanita berfikiran agak singkat, di mana mereka mudah melenting, mudah mengatakan marah, mudah untuk membuat keputusan terburu-buru. Jadi jangan jangan melakukan kata-kata dalam membuat keputusan dalam keadaan marah. Cuba ambil masa untuk bertenang, renung kembali diri, muhasabah diri, and then baru duduk berbincang kembali dengan pasangan. Dan pasangan juga jangan mudah melenting. Cuba untuk sama-sama cool down dulu, muhasabah diri, bertenang, ambil wudu, buat solat sunat. Dan bila dah tenang tu, duduk sama-sama berbincang. Dapatkan kata-kata sepakat, maksudnya cuba renung balik apa yang perlu diperbaiki.
luahan hati ke hati dalam keadaan yang rasional. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Kaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Isu perceraian juga merupakan isu yang signifikan di Malaysia. Data dari Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahawa angka penceraian di Malaysia terus meningkat sejak tahun 2012. Falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia rukun negara mengandungi 5 prinsip asas iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Falsafah ini menunjukkan pentingnya kepercayaan, kesetiaan, kesopanan dan kesusilaan dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan stabil. Punca penceraian di Malaysia. Yang pertama, pengabaian nafkah dan tanggungjawab. Antara punca penceraian dan pengabaian nafkah dan tanggungjawab, tugas seorang suami diibaratkan sebagai seorang nakhoda kapal yang menerajui kapal serta berpengaruh besar untuk keselamatan anak kapalnya. Oleh itu, sangatlah penting bagi seorang suami melaksanakan hak seorang isteri, dan jika hak seorang isteri dapat dijaga dan ditunaikan dengan baik, maka rumah tangga akan peroleh kebahagiaan dan ketenangan. Yang kedua, tiada persefahaman antara suami isteri. Permasalahan yang seterusnya ialah masalah mengenai tiada persefahaman antara suami dan isteri. Jika kita perhatikan, ianya seperti perkara yang remeh jika hendak dibandingkan dengan masalah yang lain. Namun ianya akan menjadi perkara yang sangat besar boleh berlakunya penceraian. Sebagai contoh, terdapat beberapa pasangan yang meminta cerai atas sebab berlainan fahaman politik dan juga yang terus memperdebatkan mengenai isu-isu semasa yang berlaku di kalangan masyarakat dan sebagainya. Yang ketiga, antara masalahnya ialah berkahwin pada usia yang muda. Perkahwinan pada usia yang muda merupakan suatu perkara yang tidak asing lagi sejak zaman dahulu lagi. Menikah muda bukan suatu yang salah di sisi undang-undang kerajaan ataupun undang-undang Islam. Dari segi undang-undang kerajaan telah menetapkan minima had umur untuk bernikah iaitu 21 tahun. Manakala 18 tahun dengan izin ibu bapa, 16 tahun bagi perempuan Muslim atau dengan izin Ketua Menteri. Jika pasangan tersebut had umurnya di bawah umur 16 tahun, maka mereka perlu meminta izin dari Mahkamah Syariah. Tetapi sejak kebelakangan ini, peratusan perceraian dari golongan pasangan muda meningkat secara drastik. Antara punca faktor yang berlaku penceraian ialah kedudukan kewangan yang belum stabil. Dan pepatah mengatakan, wang tidak boleh beli kebahagiaan. Wang bukannya segalanya. Dan bermacam lagi. Namun begitu, pasangan hendak berpijak di bumi yang nyata. Wang diperlukan untuk melengkapkan segala keperluan harian mereka. Hampir kesemua pasangan muda tidak mempunyai pendapatan tetap. Dan ada pula yang baru sahaja mula bekerja dan jelas sekali menunjukkan mereka tidak mempunyai wang simpanan untuk kehidupan selepas perkahwinan. Hasil dapatan dan pembincangan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan komuniti masyarakat. Kestabilan dan keharmonian keluarga sangat penting dan melahirkan komuniti yang sejahtera. Kesejahteraan merupakan perkara yang subjektif dan memerlukan pengertian mendalam antara seorang manusia. Ini kerana aspek komunikasi dapat mencapai dan membentuk sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Pengurusan masalah dan krisis. Cara menguruskan krisis atau masalah merupakan puncak kepada peningkatan atau kematangan dalam penyelesaian sesuatu konflik.
Ini kerana sesuatu masalah yang berlarutan secara berterusan dan kerap akan menjadi krisis yang besar dalam rumah tangga. Untuk kesimpulan, secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa faktor penyebab kepada berlakunya perceraian ini adalah daripada faktor biologis itu sendiri, faktor moral, faktor ekonomi dan juga faktor sosiologi. Faktor biologis termasuklah kepada faktor kesihatan. Sebagai contohnya, mungkin ada masalah-masalah fizikal dan tidak kekurangan ataupun tidak mampu pasangan tersebut dalam menunaikan nafkah kepada pasangannya sendiri. Perceraian adalah putusnya ikatan perkahwinan antara suami dan isteri dalam membina rumah tangga yang utuh, harmoni, kekal dan abadi, sehingga kedua-duanya tidak lagi halal untuk bergaul sebagai selayaknya suami dan isteri. Data statistik yang diterima daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan juga menunjukkan kepada angka penurunan kes. Hal ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia kini telah lebih bijak dan lebih rasional dalam mengawal emosi serta mengemudi rumah tangga. Mungkin pendedahan ilmu di dalam, walaupun tidak secara langsung dengan berguru, namun kini dengan adanya media sosial, ilmu-ilmu tersebut dapat disampaikan dan mungkin kesabaran tersebut kesedaran ataupun kempen tu dapat disampaikan kepada penerima. Pernikahan juga adalah satu perbuatan yang mulia, maka tidak sepatutnya dirosakkan oleh hal-hal remeh seperti tiada kesefahaman ideologi. Sebagai contoh, berlainan fahaman politik, bergaduh berkaitan dengan balik raya. Setiap perkara yang menjurus kepada perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diingatkan kepada semua umat Islam supaya menjaga keutuhan, keharmonian dalam rumah tangga serta dapat menyelesaikan setiap masalah secara damai sehingga tidak menjurus kepada ataupun terjadinya perceraian tersebut. Sekian, terima kasih.